Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Rabiatul dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 3 akan membentangkan jurnal model elektrik dalam sistem pendidikan Malaysia. Terlebih dahulu, nama saya ialah Siti Nur Amirah binti Adnan dan juga ahli kumpulan saya iaitu Nur Hidayah binti Abu Bakar dan Siti Zulaika binti Abdullah. Kami akan membentangkan sedikit ulasan dan juga perbincangan bagi jurnal model elektrik dalam sistem pendidikan Malaysia ini. Pada awalnya, pendidikan di Malaysia adalah berasaskan Melayu dan Islam. Satu demi satu penjajahan telah berlaku dan hal ini telah menyebabkan mereka telah memperkenalkan sistem pendidikan mereka sendiri seperti pendidikan Jepun dan juga Inggeris. Usaha telah dilakukan untuk mengembalikan keunggulan Melayu dan Islam semula. Perkembangan yang lebih baharu telah berlaku dalam konteks Islamisasi. Islamisasi ini merujuk kepada proses di mana kandungan yang tidak Islami disingkirkan dan diganti dengan apa yang Islami. Kemuncak proses ini berlaku pembaharuan dalam sistem pendidikan, iaitu penubuhan Universiti Islam dan juga institusi kerajaan dan swasta telah diwujudkan. Pendidikan pada masa ini ialah pendidikan tidak formal yang telah dibawa oleh pedagang Muslim dari Arab dan juga India. Mereka telah membina sekolah pondok dan pendidikan Islam ini diajar oleh imam dan juga guru agama. Kaedah pembelajaran ialah secara tradisional iaitu melalui hafalan. Fokus pembelajaran ialah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, teologi, fiqh dan juga sejarah Islam. Kawasan sekolah terletak di tepi sungai kerana cara pengangkutan pada masa ini ialah menggunakan kapal layar ataupun kapal kecil. Tujuan pendidikan Islam ini adalah untuk melahirkan umat Islam yang patuh agama dan juga berguna dalam masyarakat. British telah memperkenalkan dasar laissez-faire. Hal ini telah menyebabkan sekolah terbahagi kepada 5 jenis persekolahan iaitu sekolah Melayu, Cina, Tamil, Inggeris dan juga agama. Kemudian, pada awalnya, Mubalik Kristian telah menubuhkan sekolah dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Walau bagaimanapun, sekolah ini tidak mampu mempengaruhi orang Melayu untuk menyertai mereka. Maka, pihak British telah menubuhkan sekolah Vernacular Melayu bagi mewujudkan petani dan nelayan yang lebih baik tetapi tidak terlalu berpendidikan tinggi. Kemudian British pula berjaya menarik populasi Melayu ke sekolah Inggeris dengan beranggapan dan beragenda bahawa orang Melayu yang celik Inggeris akan berkhidmat dalam pentadbiran mereka. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Amirah atas ulasan tersebut. Saya Siti Zulaika binti Abdullah seterusnya akan memberi ulasan mengenai reformasi pendidikan selepas kemerdekaan dan isu-isu asas pembaharuan pendidikan. Okey. Baiklah, dalam reformasi pendidikan selepas kemerdekaan, penulis telah menerangkan mengenai perubahan-perubahan yang dialami oleh sistem pendidikan negara selepas mencapai kemerdekaan. Dan penulis juga telah menerangkan tentang pelbagai agenda nasional yang dilakukan untuk membentuk semula sistem pendidikan. Maka, kesannya, wujud pelbagai jenis sekolah, penerapan pengetahuan agama Islam, kurikulum baru sekolah rendah KBSR, falsafah pendidikan nasional dan akhir sekali wujud kurikulum bersepadu sekolah menengah. Seterusnya ialah isu asas dalam pembaharuan pendidikan.
Terdapat beberapa isu yang telah diketengahkan, iaitu seperti sekularisme, dualisme dalam sistem pendidikan, kepribadian holistik, islamisasi pendidikan, dan akhir sekali ialah pendekatan bersepadu dalam pendidikan. Isu-isu yang dibangkit tersebut adalah bagi membentuk sistem pendidikan yang unggul di negara Malaysia. Seterusnya, kita akan pergi kepada implikasi terhadap pembangunan modal insan di Malaysia. Implikasi yang pertama ialah pendidikan Islam diakui sebagai institusi pendidikan yang penting. Pada awalnya, pendidikan Islam ini dimulakan sebagai pendidikan tidak formal dan dilakukan dalam perhimpunan kecil. Kini, pendidikan Islam ini telah diakui sebagai institusi dan telah mendapat sokongan serta sambutan yang luar biasa daripada masyarakat. Yang kedua ialah Islam telah menjadi teras dalam sistem pendidikan, bermula dari pendidikan paling rendah iaitu tadika sehinggalah tahap tertinggi iaitu universiti telah diserapkan ajaran Islam. Mata pelajaran Islam turut diperkenalkan dalam kurikulum. Di samping itu, sektor swasta turut terlibat dalam pendekatan bersepadu pendidikan Islam. Sekolah-sekolah rendah dan menengah Islam ditubuhkan oleh pihak swasta dan pendidikan Islam diajar dengan lebih teliti dan terperinci. Selain itu, satu universiti berlandaskan agama Islam iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ditubuhkan. Universiti ini menggunakan metodologi yang unik dalam sistem pendidikan yang berteraskan Islam. Hal ini menyebabkan bukan sahaja orang Islam, malah orang bukan Islam turut berminat untuk belajar dan bekerja di universiti ini. Seterusnya, INCIEF ditubuhkan. Bank Negara Malaysia telah menubuhkan institusi pengajian tinggi yang dipanggil INCIEF iaitu Pusat Pendidikan dan Kewangan Islam Antarabangsa. Kursus-kursus yang ditawarkan di institusi pengajian ini ialah kursus profesional dan kursus kedoktoran. Akhir sekali, pemilik bank bukan Islam turut mengamalkan transaksi secara Islam. Sistem perbankan Islam dianggap paling berkesan dan terbukti praktikal dan menguntungkan. Kesimpulannya, sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami serangkaian perkembangan untuk meningkatkan kualitinya. Sistem pendidikan di Malaysia berjaya menemui dan mencari identiti tempatannya yang lebih bersifat asli yang diasaskan pada bahasa Melayu dan Islam. Kedua-dua teras ini telah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan kebangsaan Malaysia sebagai nilai universal walaupun pada peringkat awal telah menerima beberapa bentuk kebencian. Seterusnya, saya akan berpindah kepada soalan. Soalan yang pertama ialah, apakah penyataan Falsafah Pendidikan Malaysia iaitu FPK? Berikut merupakan hasrat dalam FPK. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Terdapat beberapa elemen dalam FPK, antaranya ialah pendidikan suatu usaha berterusan. Ini bermaksud pendidikan seharusnya diberikan secara berterusan bermula dari sekolah rendah, menengah hingga ke universiti. Seterusnya, memperkembangkan potensi individu. Perkembangan individu yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi, intelek dan juga sosial. Akhirnya akan membawa kepada perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Selain itu, membentuk insan yang seimbang dan harmonis. Kepercayaan kepada Tuhan juga merupakan elemen dalam FPK.
Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa alam dan manusia tidak terjadi secara sendiri tetapi ada penciptanya. Membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan adalah elemen yang ditekankan dalam FPK juga. Elemen ini menyarankan rakyat yang memiliki sikap suka membaca, cintakan ilmu serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain. Rakyat Malaysia yang berketerampilan juga adalah elemen yang ditekankan dalam FPK. Hal ini disebabkan kerana rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa rela memberi sumbangannya demi kemajuan negara dengan cekap dan sempurna. Seterusnya, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Elemen ini menyatakan bahawa rakyat perlu memiliki tingkah laku yang bersopan santun, berdisiplin dan bersepadu dan mengamalkannya dalam kehidupan harian. Selain itu, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab juga ditekankan kerana rakyat yang mempunyai tanggungjawab yang sempurna terhadap Tuhan, bangsa dan negara akan melaksanakan tugasnya dengan cekap, bersih dan amanah. Elemen yang terakhir yang ditekankan dalam FPK ialah rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan. Sebenarnya, melalui latihan, rakyat boleh menggunakan tenaganya yang mahir, produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara. Secara kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan ini menitikberatkan unsur jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jeri ini digunakan dalam melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Kepentingan falsafah pendidikan dapat dilihat dari segi individu, iaitu menggalakkan perkembangan individu yang seimbang dalam unsur jeri. Unsur jeri ini merujuk kepada jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Dari segi politik pula, dapat membentuk atau melahirkan individu yang mematuhi demokrasi berperlembagaan. Dengan ini, penerapan nilai-nilai murni, taat setia kepada negara dan cintakan kepada negara dapat dibentuk dalam setiap diri individu. Dari segi sosial pula, dapat membentuk perpaduan antara kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana sukatan pelajaran, kurikulum dan juga sistem pembelajaran yang sama telah diwujudkan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudari Amirah. Saya Siti Zulaikha binti Abdullah akan meneruskan perbincangan kita dengan soalan bagaimanakah falsafah pendidikan kebangsaan diterjemahkan secara praktikal. Oleh itu, kami telah membahagikan kepada 3 aspek, iaitu pihak kerajaan, pihak sekolah dan juga guru. Yang pertama ialah pihak kerajaan. Pihak kerajaan telah menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap di sekolah-sekolah di seluruh negara. Contohnya seperti penyediaan pusat sumber, bilik kelas yang selesa, makmal komputer, alatan sukan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana yang selesa bagi meneruskan pembelajaran dan pengajaran serta untuk memastikan kawasan persekitaran sekolah berada dalam keadaan yang selamat. Seterusnya, pihak kerajaan juga telah menjayakan pembangunan insan. Antaranya ialah penyediaan kurikulum yang relevan mengikut keperluan semasa, penyediaan sistem penyampaian yang berkesan dengan memperkenalkan sistem penyampaian moden ICT. Selain itu, pihak kerajaan juga memberikan penekanan kepada pendidikan agama dan moral dengan penerangan nilai-nilai agama dan moral dalam setiap peringkat sekolah. Begitu juga dengan penekanan bagi meningkatkan semangat patriotisme melalui semua subjek di sekolah. Dan akhir sekali ialah pihak kerajaan juga memberi penekanan dalam perkembangan kemahiran belajar. Tujuan pihak kerajaan memberi penekanan adalah untuk melahirkan golongan murid yang sentiasa ingin belajar. Oleh itu, pihak kerajaan telah menjalankan beberapa program, contohnya seperti program Bestari dan juga
pembelajaran. Tujuannya adalah untuk melahirkan sumber tenaga manusia yang berketerampilan. Baiklah, yang kedua pula ialah pihak sekolah. Dari aspek kepimpinan organisasi dan pengurusan sekolah, kepimpinan organisasi sesebuah sekolah akan diketuai oleh seorang pengetua atau guru besar. Mereka akan memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka perlu menjalankan tugas berdasarkan dasar-dasar yang telah ditetapkan. Kepimpinan sesebuah sekolah juga diterajui oleh pelbagai kaum dan juga jantina. Hal ini jelas menunjukkan adanya keharmonian dan kemakmuran. Seterusnya, pihak sekolah juga telah mengadakan program bimbingan dan kaunseling. Kita semua sedia maklum bahawa setiap sekolah mempunyai guru kaunseling. Oleh itu, guru kaunseling akan bertanggungjawab mengadakan kaunseling secara bersemuka antara guru kaunseling dan juga murid, sama ada secara berkelompok atau individu. Bimbingan dan kaunseling ini berperanan untuk membincangkan pelbagai perkara mengenai masalah murid, contohnya mengenai rohani, intelek dan juga emosi. Setelah mengenal pasti masalah, guru kaunseling akan membantu murid menyelesaikan masalah supaya murid mampu mengikuti pembelajaran dan pengajaran seperti biasa. Selain itu, pihak sekolah juga memberi penekanan dalam kurikulum dan co-kurikulum. Pihak sekolah akan sentiasa memastikan semua murid mendapat ilmu yang terbaik daripada guru-guru mereka. Setiap sekolah juga memastikan kecemerlangan murid di dalam co-kurikulum sejajar dengan kurikulum. Hal ini demikian kerana pihak sekolah ingin melahirkan murid yang seimbang seperti yang telah dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Akhir sekali merupakan guru. Melalui aspek memperkembangkan potensi guru di sekolah boleh mencukil bakat murid dengan mengadakan pelbagai aktiviti di sekolah. Guru-guru boleh mengadakan pertandingan di peringkat sekolah, contohnya seperti mengadakan pertandingan pidato, nyanyian, menari di peringkat sekolah. Selain itu, guru juga boleh mempelbagaikan cara mengajar di dalam kelas supaya mampu menarik minat pelajar seperti menggubah lagu, berlakon dan sebagainya. Seterusnya ialah kreatif dan inovatif. Seorang guru mestilah kreatif dan inovatif dalam mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi semasa pengajaran. Mereka juga boleh menggunakan pelbagai alat dan bahan yang bersesuaian dengan era pemodenan seperti telefon pintar, tablet, laptop, aplikasi permainan online dan sebagainya. Guru juga perlu memastikan diri menjadi seorang guru yang lebih maju dalam penggunaan ICT berbanding murid-murid bagi memudahkan sesi pembelajaran dan pengajaran. Akhir sekali, guru juga perlu memastikan pengajaran dan pembelajaran seimbang dan harmoni. Guru-guru tidak terhad mengajar dan menerangkan subjek yang diajar sahaja. Oleh itu, guru perlu sentiasa peka akan isu semasa sebagai persediaan menjawab persoalan murid-murid. Guru juga perlu memastikan mereka mengaplikasikan unsur Jerry supaya mampu melahirkan murid yang seimbang dalam semua aspek. Guru juga perlu handal dalam menarik minat pelajar supaya mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya semasa di dalam kelas. Guru perlu mengambil inisiatif lain sekiranya murid kurang berminat untuk belajar. Baiklah, sekian sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.